Relax bro. Kembali kita ke episod 19 podcast Relax Bro, catchphrase kelestarian untuk penonton dan pendengar. Jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok, juga Spotify. Dan juga kita lihat ada banyak komen-komen yang kita dapat daripada kawan-kawan, pendengar dan penonton di TikTok. Positif, negatif. Yang positif pun ada, yang negatif pun ada, yang membalun pun ada, yang menyokong pun ada. Kita membaca dan menerima dengan hati yang terbuka, dan terima kasih. Ini adalah bukti sokongan pendengar dan penonton kami, dan kami sedar kami melestarikan lagi TikTok kalau nak dibandingkan dengan platform-platform lain. Nampak di TikTok tu lebih laju, dan insyaAllah kita akan cuba produce podcast yang saiznya sesuai untuk TikTok. Dan kita juga masih lagi berada di Facebook, YouTube, Spotify jika ada yang nak mendengar secara terus. Satu topik yang saya rasa dia evergreen, Dok. Evergreen. Dan ada kaitan dengan yang tadi. Ada kaitan politik, yang tadi, politik yang tadi. Ialah kita saja nak bincang sebab pernah ada pengalaman kan? Pernah ada pengalaman kan? Pernah ada pengalaman. Lantikan GLC politik. Yang mana ada satu pendapat yang mengatakan bahawa lantikan GLC politik ni dia macam musical chair. Dia tengok siapa Government of the Day. Bukan itu saja. Tengok siapa menteri, tengok siapa Perdana Menteri. Dan dia akan orang-orang yang duduk di kerusi-kerusi GLC bukan saja di chairman, tapi juga di kerusi-kerusi eksekutif. CEO GLC ni juga akan berada dalam jangkauan menteri dan Perdana Menteri tersebut. Macam Dok pernah jadi chairman Prima kan, zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Walaupun tak lama, tapi pernah jadi chairman. Dan saya sebenarnya tak ada masalah lantikan chairman ni. In fact, saya pernah mempertahankan Setiausaha Agong Dr. Ashraf Wajdi yang dilantik menjadi chairman MARA. Saya tak silap, saya ada satu kenyataan politik yang dibuat oleh parti, saya tak ingat parti mana, yang mengatakan kenapa lantik Ashraf Wajdi masa tu orang politik jadi chairman MARA. Dan saya kata tak salah kalau orang politik ada kelayakan, ada background yang betul, ada pengalaman yang betul untuk membantu kerajaan menerajui GLC. Dan termasuklah dalam kes apa-apa GLC yang berkaitan dengan kerajaan. Apa pendapat Dok? Tanya kita. Sebab dia pernah jadi chairman, kita tak pernah jadi chairman lagi. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuh kalau berkenaan dengan lantikan politik untuk GLC ataupun chairman ataupun eksekutif ataupun board lah. Dia nombor satu sekali, pada saya tujuan asal lantikan politik ni, tujuan asal. Soal siapa lantik tak lantik tu nombor dua. Tujuan asal lantikan politik ni adalah supaya GLC ni dia selari dengan dasar kerajaan. Betul. Dia menjadi pendukung kepada dasar kerajaan. Kalau contoh, ini contoh, Petronas tak selari dengan dasar kerajaan, tak selari dengan dasar Perdana Menteri, yang Perdana Menteri bawa kerajaan baru, mati kerajaan. Tak dapat duit royalty. Tak dapat duit royalty. Itu contoh. Demikian juga agensi itu Petronas. Demikian juga Felda, demikian juga KWSP, demikian juga Perkeso, Badan Berkanun ada termasuk dengan ni PNB, Saim Dabi. Ini semua GLC yang mana dia orang, bukan saya katakan mesti selari dengan dasar kerajaan, kena selari. Kok mana pun kena cari. Sebab saya katakan dasar, bukan orang politik per individu. Okay? Selari dengan kepentingan orang politik per individu berbeza dengan selari dengan dasar kerajaan. Betul. So Government of the Day. So itu standard. Jadi itu benda yang kita kena faham pun. Contoh saya bagi simpul je. Guru besar, lantikkan guru besar baru, masuk ke sekolah baru, dipindahkan masuk guru besar baru. Dia datang dengan agenda baru dia untuk nak bangunkan sekolah dengan cara dan acuan dia. Tapi tiba-tiba kita katakan simple, cikgu disiplin tak selari dengan guru besar. Dia nak buat cara dia. Penolong kanan HEM tak selari dengan guru besar. Dia nak buat cara dia. So macam mana sekolah tu nak diurus dengan baik? Semuanya mesti ikut apa agenda besar guru besar. Sama seperti sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan. Pengarah pendidikan negeri, dia set the trend dia. Apa nak dibuat? Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ambil daripada siapa? Ambil daripada menteri. Menteri set.
Okay, dia dasar. So sebab itu saya melihat sama macam GLC. Itu kita ambil institusi yang direct kerajaan lah. Sama macam GLC. Cumanya yang menjadi isu adalah okey, lantikan yang selari dengan kepentingan politik orang tertentu. Yang ni yang kita nak kena aware sebenarnya. Yang mana untuk memenuhi kepentingan politik orang tertentu, lantikan orang tertentu, yang tu yang menjadi isu sekiranya dia tak menepati keperluan ataupun tak menepati ataupun tak bersesuaian dengan background dia, kemampuan dia dan juga kelayakan dia. So itu akan jadi isu dan masalah besar. Cumanya saya lebih prefer kalau sekiranya orang politik nak dilantik dalam GLC ni, background itu perkara penting lah dan juga kelayakan dia. Pada masa yang sama, saya berpendapat mereka ni kurang sesuai berada di jawatan eksekutif. Bukan tak boleh, tetapi untuk nak elakkan fitnah dan tuduhan orang ni. Jangan katakan bila lantik, dia adalah UMNO ataupun ketua cabang PKR. Okay? Dia adalah pengurusi BN negeri contohnya sebagai CEO. Seorang kan rasa eksekutif tak sesuai lah. Eksekutif. Saya rasa kurang sedikit. Bukan kurang kerana soal kelayakan dia, tidak. Tapi kurang kerana boleh membuka ruang kepada fitnah. Itu lebih baik. Sebab tu saya lebih prefer bukan kuasa eksekutif. Dan ada juga possibility corruption lah. Ada possibility. Dia akan ada kalau dia eksekutif. Susah juga kan? Susah juga. Dia nak maneuver tu. Jadi isu dia pada saya tidak ada masalah. Saya sokong lantikan politik walaupun hakikatnya awal kerajaan announce tau. Takkan lantikan politik. Tapi sebenarnya saya cakap betul-betul. Kalau kerajaan GLC tak selari dan mendukung dasar-dasar kerajaan akan teruk. Kerajaan akan teruk. Okay? Dia akan susah. Betul. Okay? Sepatutnya pada pandangan saya isu ni kena diteliti dan lantikan-lantikan ini berhak dibuat sesegera mungkin. Selesaikan semua supaya dasar yang PMX bawa. Kan yang terbaru kan PMX sebut apa? Arahan pertama PM Perdana Menteri ke apa ke arahan pertama kerajaan ke apa ke dia punya amanat dia. Okay? Amanat dia sempena tahun baru ni kan 2024. Saya terlupa di perkataan dia, wording dia. So amanat dia adalah perkara-perkara yang diputuskan oleh di peringkat kerajaan, di peringkat kabinet berkenaan dengan soal peruntukan negeri yang kerajaan sediakan. So part of it pada saya GLC ni perlu difungsikan sebab banyak GLC yang belum mesyuarat lagi. Ada GLC yang dah setahun tak mesyuarat board. So macam mana nak dapat income, nak generate income? Keputusan tak boleh dibuat. So itulah pandangan saya. Saya sependapat, cuma saya nak kita kena jelaskan ya. Ada dua jenis lantikan politik. Satu lantikan politik ni, chairman ni memang kebiasaan dan ahli-ahli lembaga pengarah ni kebanyakannya memang daripada lantikan politik. Yang itu saya setuju, kena senada dengan kerajaan of the day. Cuma mesti ada guiding principle, mesti yang layak, bukan any Tom, Dick and Harry, bukan siapa-siapa lah, Ahmad Abu ke, dia tak ada kelayakan sebab dia ada jawatan dalam politik, dia tak ada kelayakan, dia boleh duduk situ minta banyak-banyak, it will be a problem untuk kerajaan. Maksudnya kerajaan sendiri kena nampak cermat memilih calon-calon yang duduk di kerusi-kerusi pengurusi GLC ataupun ahli-ahli lembaga pengarah. Itu nombor satu. Nombor dua, di peringkat eksekutif. Peringkat eksekutif ni CEO GLC. Mereka ni adalah mereka yang ada persona yang macam zaman-zaman Datuk Seri Najib dulu, zaman Azman Mokhtar, Wahid Omar. Ini orang-orang yang corporate leader. Corporate leader. Yang katanya ada yang mengatakan bahawa sesetengah mereka ni menyokong parti-parti tertentu. Itu pun kita tak boleh nak elakkan sebab dia alasan yang sama. Alasannya ialah sebab mesti senada dengan kerajaan of the day. Cumanya janganlah ambil anyone jadi CEO lah. Dan dia tak boleh. Dan saya setuju untuk lah. Dia tak boleh ada jawatan dalam parti lah. Dan dia kalau boleh janganlah jadi ahli parti. Apa yang saya cuba cakap ialah Dok, kalau ahli politik ni sampai tak boleh dilantik ke peringkat GLC ni, dan tak ada siapa nak jadi ahli politik, kita kena anggap kedudukan parti politik ni, bila dia datang macam pasukan bola tau. Kita nak sebut pasal cerita bola ni, saya cerita pasal macam pasukan bola. Goalkeeper ni mesti power, defend line dia mesti hebat, midfielder dia mesti
terbaik, Winger. striker dia mesti sharp, winger dia mesti supportive. Maksudnya semua komponen-komponen kerajaan ni bila diterajui oleh parti-parti politik tertentu sebagai kerajaan, mesti dalam tim yang terbaik, mesti yang senada, faham game plan, ada the same vision, ada matlamat yang sama dan akhirnya boleh berfungsi dengan baik. Tak adalah sampai level kata ahli politik tak boleh nak dilantik. Itu saya rasa tak ada siapa nak jadi ahli politik. Ya. Dia Okay. kena satu pasukan yang kuat. Jadi semua kena kuat. Dia Betul, tak ada semua macam kena ada kuat. bila ada macam Harry Maguire tu dia problem sikit. So dia Siapa tu mengganggu. Kalau saya dah jual lah tu. Okey, kita akan kembali. Tak tahulah salah siapa, tapi tetap salah. Kita akan kembali selepas ini. Okay. Relax bro.